Baik, itu adalah salah satu daripada banyaknya manfaat yang telah pun disediakan kerajaan menerusi paket rangsangan ekonomi prihatin rakyat dan juga prihatin tambahan yang menjurus kepada usaha untuk membantu golongan dalam entiti perniagaan khususnya perusahaan kecil dan sederhana yang melibatkan dana 10 bilion ringgit untuk pakej prihatin tambahan PKS tersebut. Baik, berhubung dengan PKS dan juga COVID-19, hari ini kita akan berbincangkan mengenai permasalahan peniaga kecil PKS dan untuk itu kita akan bersama dengan Encik Kamal Ahmad Abdullah iaitu Naib yang di-Petua Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Selangor. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam ya wabarakatuh. Baik. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Boleh Tuan ceritakan mengenai apa sebenarnya permasalahan peniaga kecil yang dihadapi di negeri Selangor? Okey, sebelum saya memulakan perutusan daripada Datuk Haji Ramli Noraini selaku Presiden Persatuan Peniaga Kecil dan Penjaja Melayu Selangor, pada hari ini saya terpanggil untuk membicarakan masalah-masalah yang timbul yang dihadapi oleh peniaga dan penjaja kecil. Bukannya di dalam segi korporat tetapi di dalam segi peniaga kecil yang mana ibarat kata berdentung guruh di langit, air tak turun pun dekat pada pihak-pihak peniaga-peniaga kecil. Jadi itulah banyak sumbangan ataupun banyak peruntukan yang hadir daripada pihak negeri dan pihak kerajaan tetapi tidak sampai ke akar umbi kepada penjaja. Itu yang kita nak ulas pada hari ini, kenapa dan mengapa perkara tersebut boleh terjadi. Kenapa? Dan mengapa perkara tersebut boleh terjadi? Ya. Dan kenapa? Kerana pertama, peniaga-peniaga yang B40 dan bukan M40 ya. B40 ini adalah peniaga-peniaga kecil. Peniaga-peniaga kecil adalah peniaga-peniaga yang hariannya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi di masa COVID-19 ini amat terjejas sekali. Kalau kita tengok pada peringkat awal ataupun tahap awal daripada 14 sampai ke 31. Okey, yang itu tahap 2 minggu bermakna penjaja beranggapan benda ini tidak berlarutan. Dan akan timbul satu benda yang boleh membantu kepada pihak peniaga-peniaga kecil. Tetapi penyambungan tahap kedua sehingga 14 April yang ini agak menggusarkan ataupun taraf ini amat meruncing kepada peniaga-peniaga kecil kita kerana ekonomi yang dijana oleh peniaga-peniaga kecil tidak sama dengan ahli-ahli korporat. Kalau kita tengok pasar raya masih boleh dibuka. Kedai-kedai makan restoran-restoran masih dibuka. Tetapi penjaja-penjaja kecil terus disil terus. Tidak boleh beroperasi dan pihak peniaga kecil tidak boleh menjana ekonomi mereka. Di sini kita nak tengok apa sebab dan musabab kenapa penjaja-penjaja kecil tidak diberi peluang untuk berniaga di masa COVID ini dan menggunakan satu isu ataupun yang baru ni yang keluarkan adalah menggunakan Grab ataupun Foodpanda. Jadi yang ini boleh menjanakan ekonomi penjaja-penjaja kecil kita sekarang ini. Tetapi sekarang ni penjaja-penjaja kecil duduk di rumah dan tidak boleh berbuat sesuatu yang boleh mendatangkan ekonomi pada mereka. Kita tahu kerajaan negeri mengusulkan ataupun mengeluarkan dana yang banyak untuk penjaja-penjaja. Tetapi masalah yang kita timbul sekarang ni, penjaja-penjaja di pinggir jalan ataupun peniaga-peniaga yang di pasar malam, ada peniaga-peniaga ni yang tidak berlesen. Cuma yang ada adalah SSM. Tetapi kerajaan negeri tidak mahu guna pakai SSM. Dia nakkan lesen daripada PBT. Yang ini akan menjadikan satu masalah, dana daripada kerajaan negeri tidak boleh sampai kepada penjaja kecil. Yang ini katakan peniaga kita ataupun penjaja-penjaja kecil mengusulkan benda ni kepada pihak persatuan, macam mana cara kita nak dapat one off. Betul. One off daripada kerajaan
kerana ramai peniaga-peniaga kecil kita tidak berlesen dengan PBT. Kalau kita tengok PM kita cakap no left behind. Tidak ada benda yang akan ketinggalan di belakang. Tetapi sebenarnya ada yang ketinggalan di belakang. Iaitu penjaja-penjaja kecil yang tidak berlesen hanya mempunyai SSM saja. Jadi one off tu tidak akan turun kepada penjaja-penjaja kecil, melainkan pihak persatuan yang akan membawa benda ni ke pihak atasan. Sepatutnya kerajaan negeri dan kerajaan pusat berhubung dengan pihak persatuan, yang mana pihak persatuan ini dia yang tahu dan pihak persatuan ini hanya yang mengerti keadaan penjaja-penjaja kecil kita dan kesusahan penjaja-penjaja kecil sekarang. Ya. Sudah pernah dibawakan ke peringkat atasan suara-suara daripada peniaga kecil ini ke kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan mengenai permasalahan mengenai status mereka yang tidak ada lesen PBT, hanya ada lesen PSM? Pernah persatuan bawakan? Okey, kita dah bawa benda ni kepada pihak negeri, kepada pihak-pihak tertentu. Cuma kalau kita tengok sekarang ni, apa yang diberi oleh pihak kerajaan negeri, mesti ada lesen PBT. Baru boleh dapat one off ataupun boleh dapat peruntukan daripada kerajaan negeri. Cuma sekarang ni kita mahu berbicara mengenai konteks bantuan dari peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri, sebab kita tahu bahawa kerajaan negeri Selangor juga mempunyai pakej rangsangan negeri Selangor sendiri. Cuma kalau dalam peringkat persekutuan, pakej rangsangan ekonomi rakyat, prihatin rakyat itu adakah mengenakan syarat yang sama? Sebab kalau diteliti mungkin syaratnya tidak mengenakan dikendaki peniaga memerlukan lesen PBT ataupun lesen SSM. Bagaimana sebenarnya? Mungkin ada konflik mengenai peruntukan daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan sebenarnya sekarang ni. Kalau kita katakan daripada kerajaan persekutuan, benda ini dibawa untuk diberi kepada penjaja dan tidak diberi satu topik yang lengkap. Macam mana nak memohon. Ini yang katakan kegusaran kepada penjaja dan peniaga kecil. Cuma sekarang ni duit itu tidak sampai kepada penjaja kerana tidak ada senarai. Senarai itu tidak sampai kepada pihak kerajaan pusat. Jadi saya sebagai pihak persatuan, kalau boleh, kita nakkan pihak persatuan, pihak kerajaan pusat berhubung terus dengan mana-mana persatuan yang berdaftar untuk membela penjaja-penjaja kecil. Baik Tuan, saya yakin Tuan cakap peniaga itu perlu mempunyai lesen dari PBT. Tapi saya fikir penyelesaian yang tepat adalah untuk meminta penjaja untuk memiliki lesen PBT, betul? Itu satu masalah yang timbul kerana kita PBT dia punya undang-undang kecil. Undang-undang kecil dan tidak boleh mengeluarkan lesen sesuka hati. Tetapi penjaja boleh memohon SSM sesuka hati. Ada dua benda yang berlainan ya. Kalau kita pergi pejabat SSM, kita boleh memohon CJ SSM. Walaupun kita tidak ada lesen perniagaan. Tetapi lesen perniagaan daripada PBT ada menggunakan undang-undang kecil. Yang mana yang ini hanya diberi bersesuaian sahaja kepada peniaga di kawasan tempat perniagaan. PBT tidak boleh mengeluarkan lesen sesuka hati. Cuma sekarang ni saya pertikaikan ataupun ahli-ahli pertikaikan kebanyakan peniaga-peniaga dan penjaja kecil ni hanya menggunakan ada SSM saja dan tidak ada lesen PBT. Yang ini amat orang kata guru di langit berbunyi kuat tetapi tak turun ke bawah. Pagi ini saya terima mesej daripada SU gabungan kita supaya menguraikan benda ni, supaya benda ni dibawa ke pihak atasan, macam mana kerajaan pusat dan kerajaan negeri boleh membantu peniaga-peniaga kecil tanpa mengeluarkan syarat-syarat yang tertentu, iaitu mesti kena ada lesen PBT. Kalau kita katakan SSM pun dah boleh membantu dah. Jadi kalau katakan kerajaan pusat sekarang ni tidak mengeluarkan satu fakta yang
lengkap. Jadi peniaga terombang-ambing sama ada boleh atau tidak guna SSM. Sepatutnya pihak pusat kena keluarkan satu fakta. Peniaga yang ada SSM pun boleh memohon one off. Itu yang kami mahukan bagi pihak pusat, pencerahan ke atas perkara-perkara tersebut. Baik, kita akan berehat seketika. Kita akan berbicara lanjut mengenai perkara ini selepas kita berjeda dan saksikan apa sahaja manfaat yang telah pun disediakan menerusi paket rangsangan ekonomi prihatin rakyat selepas ini. Baik, masih lagi bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Kita masih nak berbicara bagaimana paket rangsangan ekonomi prihatin rakyat dan juga prihatin tambahan mampu memberi manfaat kepada perusahaan kecil dan sederhana bukan sahaja di seluruh negara, tapi secara spesifik kita nak berbicara berkenaan dengan manfaatnya kepada para peniaga di Selangor. Kita masih ada di studio adalah Tuan Kamal Ahmad Abdullah, Naib Yang di-Pertua Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Selangor. Terima kasih kerana masih bersama kami. Tadi berkenaan dengan syarat-syarat untuk menerima bantuan itu, mungkin kita selepas ini Persatuan boleh lebih mengutarakan perkara tersebut kepada kerajaan negeri dan pihak yang berkaitan, kerana kalau saya ikutkan dengan maklumat yang diperoleh daripada laman web berkenaan dengan bantuan paket prihatin rakyat ini, salah satu syarat untuk menerima subsidi, wage subsidi, misalnya subsidi upah pekerja adalah telah berdaftar dengan SSM ataupun PBT sebelum 1 Januari 2020. Mungkin ada kesalahfahaman daripada segi maklumat untuk penerimaan bantuan tersebut. Kalau kita bahu berbicara mengenai perkara tersebut, kita perlu masa yang lebih panjang. Cuma saya nak bercakap berkenaan dengan usaha yang perlu dilakukan oleh para peniaga sendiri. Tadi Tuan ada berbicara berkenaan dengan sekarang ini, walaupun banyak entiti perniagaan yang terpaksa untuk berhenti operasi, tapi masih ada lagi perkhidmatan penghantaran, delivery, Grab, Foodpanda misalnya. Bagaimana perkara-perkara ini perlu dimanfaatkan oleh peniaga-peniaga itu sendiri? Kalau kita nak cakap peniaga tak boleh berbuat apa-apa pun tidak boleh, kerana ada platform e-dagang dan sebagainya. Tuan. Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya ada pepatah lama. Sediakan payung sebelum hujan. Dan kita tak tahu bila hujan. Tapi kalau kita tengok COVID-19 ini adalah hujan yang paling lebat. Dan peniaga-peniaga perlu peka pada perkara tersebut. Kerana kadang-kadang peniaga kita ambil mudah. Ambil mudah, ambil remeh perkara-perkara yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Perlu ada SSM. Itu adalah satu fakta yang kita tengok peniaga ini ambil mudah. Tapi sekarang ni kalau katakan dalam PKS, PKS kita akan bagi yang amat berhormat telah berkata, telah membicarakan perkara tersebut, bahawa perlu ada SSM. Selepas COVID ini pun kalau nak daftarkan SSM pun pihak persekutuan boleh bagi dana kepada penjaja. Jadi sekarang ni masalah penggunaan Grab. Masalah ini adalah masalah yang dah lama. Foodpanda, Grab yang boleh berurusan dengan penjaja. Tetapi penjaja tidak tahu ataupun tidak mahu ambil tahu perkara tersebut. Boleh menyenangkan. Dan untuk makluman sekarang, kita sekarang ni tengah sibuk dengan dah dekat, dah hampir dengan Ramadan. Betul. Dan jadi banyak institusi yang menggunakan Foodpanda, Grab untuk penghantaran. Jadi kalau sekarang ni kita tak belajar lagi cara untuk penghantaran, jadi Ramadan ini akan sunyi. Betul. Makanan kita tidak boleh kita supply kepada pengguna. Jadi masalah yang timbul sekarang ni, penjaja-penjaja kita ni sebenarnya lambat bertindak. Betul. Lambat bertindak. Internet di tangan. Semua di jari. Jadi sekarang ni kalau kita katakan kita nak gunakan Foodpanda ataupun Grab, penjaja was-was. Bila benda ni boleh diberi dan macam mana duit tu akan datang balik kepada penjaja. Ini katakan usul yang penjaja tanya saya, Cik Kamal, macam mana kalau kita guna Foodpanda ataupun Grab, kita dah belanja ini hari 200, kita dah bagi pada Grab, bila kita nak dapat duit tu balik?
Ini katakan benda ni masih tidak lagi celek IT. Jadi kita sebenarnya modal kita 200, kita beranggapan kita nak balik modal tu untuk kita jana ke besok. Yang ini saya nak usulkan balik kepada pihak Grab ataupun Foodpanda, bila modal yang telah dikeluarkan oleh penjaja, bila penjaja tu boleh dapat ataupun hari ini jual, hari besok pagi dah masuk dalam akaun. Tapi untuk makluman, saya nak usulkan kepada penjaja kecil semua, mesti kena ada akaun. Kadang-kadang penjaja kita ni tidak ada akaun. Macam mana Foodpanda dengan Grab nak masuk balik duit? Takkan nak bagi cash. Betul? Betul tak? Jadi yang ini kadang-kadang penjaja kita terlepas pandang. Ya. Bukan kata kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, dia dah bagi satu solution untuk kita supaya kita ada satu benda yang kita boleh orang kata menampung kehidupan kita, ekonomi kita, iaitu akaun bank kena ada. SSM kena ada. Lesen PBT yang itu nombor 2. Bukannya nombor 1 atau untuk apa benda kalau kita peniaga tepi jalan. Tetapi kalau katakan peniaga kios dan peniaga-peniaga yang pasar malam, dan utama sekali peniaga kita ni kadang-kadang alfa. Dah masuk ujung tahun 31 hari bulan 12 perlu menjelaskan cukai ataupun perlu membayar lesen. Tetapi masih lagi menunggu dan kita tidak tahu bila kita akan sakit. COVID-19 ini adalah satu penyakit yang amat berbahaya kepada penjaja kecil. Dan kita tak tahu benda itu bila akan berlaku. Baik, Encik Kamal. Tadi Encik Kamal dikatakan bahawa kerajaan telah pun membuka peluang kepada penjaja kerana mereka boleh menggunakan perkhidmatan delivery. Tetapi mereka masih tidak tahu ataupun tidak celik IT untuk menggunakan perkhidmatan delivery berkenaan. Jadi daripada persatuan sendiri, bagaimana Encik Kamal ingin memastikan bahawa penjaja berkenaan celik IT? Mungkin akan adakan kursus atau sebagainya. Bagaimana? Okey, untuk pengetahuan kepada semua, pihak gabungan atau pihak penjaja ataupun pihak Persatuan Peniaga Pasar Malam Bumi Putra Penjaja, kita dah bagi benda ni. Baru-baru ni pun pihak PBT sendiri telah pun mewar-warkan supaya kita boleh gunakan online. Tetapi penjaja kita ni masih dalam was-was ataupun tidak tidak peka pada benda-benda itu kerana benda itu dianggap benda itu baru bagi mereka. Jadi benda ni sebenarnya kita dah bawa pada peniaga-peniaga semua kursus yang tertentu untuk kita guna pakai sistem Grab, sistem Foodpanda. Itulah saya cakap tadi, kita peniaga amat kurang menggunakan sistem yang telah khususkan oleh pihak kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Yang ini sebenarnya kita dah ada dia punya line dia ataupun latar belakang dia macam mana cara peniaga dan penjaja untuk jadikan beliau sebagai usahawan. Penjaja jangan di tahap penjaja saja. Dia mesti kena ada satu tahap yang kita boleh bangkit sebagai usahawan. Macam mana usahawan untuk berjaya? Usahawan berjaya adalah usahawan celik IT dan mengguna segala kelengkapan yang telah disediakan oleh kerajaan. Yang ini yang kita katakan ada 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi kalau 5 perkara ni, kalau pihak peniaga tu beringat semasa ekonomi dawak tinggi sebelum ada kangkangan daripada keadaan semasa. Jadi tabung perlu. Penabungan perlu bagi setiap penjaja, walaupun RM1, walaupun RM10. Jangan kita untung ini hari 200, kita makan 250 dan kita tidak tahu masa hadapan kita macam mana. Yang inilah COVID-19 mengajar penjaja, mengajar peniaga untuk menabung dan untuk
cara macam mana menggunakan benda di jari, iaitu internet ataupun Grab atau Fufuk Panda. Ya. Jadi apa yang saya boleh rangkumkan sekarang ni, isunya adalah persediaan para peniaga untuk menghadapi situasi kecemasan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan datang pada masa hadapan. Misalnya macam sekarang inilah berlakunya COVID-19, namun apapun belum lagi kita katakan terlambat untuk para peniaga co-op ataupun catch up dengan e-dagang, platform e-dagang sekarang ini untuk memasarkan produk mereka, kerana kalau kita asyik memikirkan tentang permasalahan saja tidak akan selesai. The only way untuk kita menyelesaikan masalah adalah menghadapi masalah tersebut. InsyaAllah semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda. Jadi manfaatkan juga bantuan yang telah pun diberikan oleh kerajaan, baik persekutuan baik pun kerajaan negeri. Semoga isu tentang lesen PBT dan juga SSM itu dapat diselesaikan. Mungkin ada kesalahfahaman mengenai informasi, bukan bantuan tidak sampai, mungkin informasi bagaimana cara untuk mendapatkan itu yang tidak sampai sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Tuan Kamal Ahmad Abdullah, Naib Mandi Pertua Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Selangor atas perkongsian itu tadi. Baik. Baik, terima kasih Encik Kamal. Baik, untuk itu kita akan terus